Ta'ala yuhibbul 'abdal mu'minal muhtarif. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi hambanya yang mukmin dan yang berusaha serta berkemahiran. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layla wa khaira ma ba'daha wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhihi al-layla wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin. Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin. Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, alhamdulillah. Selamat petang kepada anda dan semoga petang ini akan terus memberikan keceriaan kepada kita. Walau apa-apa jua kita hadapi, insya-Allah tenang dan juga sentiasa kita mendapat kebaikan di sekeliling kita. Bagaimana untuk dapatkan kebaikan ni? Sebenarnya kita sendiri yang perlu wujudkan kebaikan tersebut. Barulah semuanya ciri-ciri berlaku deh. Ya, kita nak cari punca pun kita jadi punca itu sebenarnya. Betul, keputusan. Insya-Allah. Dan untuk para pendengar terus setia bersama kami, insya-Allah sebentar saja lagi kita akan bersama rancangan Fas'aluna. Tanilah kami bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM Syara. Betul, kita nak bincang tajuk yang saya kira memang sekarang ni orang semua menjadi cakna membincangkan perkara tersebut, mungkin dalam media sosial ada juga yang ternampak, okey, iaitu kita nak bincang tentang tajuk gender dalam Islam, persaingan atau penyempurnaan. Okey, kita boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan ada soalan pertanyaan kita bukakan ruang peluang kepada anda. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Doktor juga akan menjawab soalan minggu lepas insya-Allah untuk petang ini. Betul, okey. Nantikan sama-sama selepas ni rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami, hanya di IKIM. Sallu ala khairin nabi صلوا على خير النبي
الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Dalam ayat ini Allah SWT membuktikan kebesarannya dan kekuasaannya, iaitu menjadikan insan itu berpasangan antara lelaki dan wanita, dan suatu ikatan yang luhur mengikat mereka, iaitu pernikahan. Allah menyebut dari jenis kamu sendiri, menunjukkan bahawa insan berpasangan dengan insan, bukan dengan makhluk yang lain seperti jin. Lalu hubungan yang Allah redha ini akan membuahkan dan menerbitkan 3 perkara, iaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Al-Mawaddi berkata, as-sakinah atau ketenangan itu berupa kemesraan yang Allah kurniakan kepada pasangan suami isteri, sebaik sahaja mereka melangsungkan pernikahan dan pastinya berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa pandangan ahli tafsir mengenai mawaddah dan rahmah. Ada yang mengatakan mawaddah itu ialah rasa cinta dan rahmah itu pula rasa belas kasihan. Ada pula yang mengatakan mawaddah itu persetubuhan dan rahmah itu pula adalah anak-anak. Ada pula yang mengatakan mawaddah itu mengasihi yang tua dan rahmah itu menyantuni yang muda. Ada juga yang mengatakan mawaddah dan rahmah itu kedua-duanya bermaksud kasih sayang antara suami isteri. Apapun pentafsiran terhadap mawaddah dan rahmah itu, sesungguhnya pernikahan itu merupakan syariatullah, pada masa yang sama memenuhi tuntutan sunnatullah. Hasilnya pastilah redha Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intimati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Sebenarnya di IKIM, Inkubasi Editorial Islami. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Radio IKIM alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM untuk waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, kita nak teruskan lagi siaran kita di petang ini untuk terus membawakan perkongsian rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami, bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian Skype waktu ini. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kita bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahram, Pengarah Pusat Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Sihat? Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Mana Syafiq sihat Alhamdulillah Doktor sihat. Alhamdulillah. Ni orang kata kiranya pejabat kat rumah tu doktor tu, cara tu. Tak berubah kerusi tu. Masya-Allah. Ada corner. Ruangan khas. Sudut ini yang paling baik lain dia. Itu norma baru kan doktor? Alhamdulillah. Dekat dengan punca apa tu. Ya. So, sumber internetnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini para pendengar, kita akan bersama Dr. Farid untuk tajuk petang ini, gender dalam Islam, persaingan atau penyempurnaan, untuk bahagian kedua insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ dan juga boleh hantarkan soalan anda juga. Betul. Kita bukakan talian waktu ini di
WhatsApp konti kita, boleh WhatsApp sekarang 0112900404. Juga di Facebook Live IKIM FM, anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Tajuk kita mana dah ke? Umumkan tadi. Ya, dah umumkan tadi bersama doktor insya-Allah. Sebagai mukadimah doktor tentang tajuk petang ini, silakan. Ya, terima kasih Mona dan Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi kesyukuran kerana kita masih dapat bersama-sama dalam rancangan Fasaluna, walaupun berada jauh tetapi kita dekat. Ya, betul. Itu hebatnya teknologi hari ini, dapat mendekatkan kita seolah-olah kita seperti biasa. Betul. Dan kita boleh terus berbincang seperti biasa, dan tajuk kita nak menyambung sedikit yang kita bicarakan pada minggu yang lalu, iaitu gender dalam Islam atau jantina dalam Islam, lelaki dan wanita. Adakah satu persaingan atau satu penyempurnaan atau satu yang melengkapi? Dan jawapan tu dah pastilah tahu. Kalau keluar SPM soalan tu senang sangat. Mesti dia orang jawab yang kedua. Soalan kan? ekonomi rumah tangga kan? Yalah, tapi senang lah, soalannya agak senang. Sebab cikgunya ni cikgu bagi soalan mudah-mudah sahaja. Tapi huraiannya tetap susah, tetap mencabar. Betul. Kerana apa kita bawa tajuk ini, Maulana Syafiq? Kerana kecenderungan dalam kalangan masyarakat kita ni yang suka mempertentangkan antara dua jantina ini, dua gender ini, lelaki dan wanita. Kadang-kadang bila saya dengar apa-apa, kadang-kadang rancangan juga, termasuklah rancangan radio, tapi bukan radio IKIM lah. Ya, betul. Kadang-kadang soalan-soalannya itu macam sengaja mempertentangkan antara kedua tu, dia nak lawan kan. Tak kena ni. Contohnya dia tanya antara lelaki dan wanita, siapa yang paling kuat shopping? Kan? Ayah lah. Walaupun dia kata orang perempuan, wanita, tapi dia kata sekarang ni lelaki pun suka shopping juga. Kan. Ataupun antara dua gender ni, siapa yang lebih ego? Lelaki ke wanita? Siapa yang lebih kedekut? Kan? Simpan duit, tak nak belanja. Siapa yang kuat makan? Misalnya kan? Macam tu pula. Soalan itu bukannya soalan yang tidak valid, Syafiq dan Mona. Boleh ditanya. Tapi kenapa ditanya antara lelaki dengan wanita? Itu yang kita muskilkan kan? Kenapa tak tanya orang Penang dengan orang Kedah? Sama juga, ada perbezaan juga. Betul. Tetapi kadang-kadang asas persoalan itu kadang-kadang tidak jelas. Macam nak sengaja nak mempertentangkan sesuatu yang tidak sepatutnya kita pertentangkan. Itu tak apalah kalau tanya pasal ego, pasal shopping, pasal makan, itu okey lagi. Tetapi kalau bercakap tentang sikap diskriminasi, macam kelebihan, tidak adil, itu dia sudah melibatkan seolah-olah kita menyamakan, kita meletakkan satu jantina itu kepada satu keburukan dan satu kedudukan, dan kita rendahkan satu jantina lagi itu atau gender itu kepada satu kedudukan yang lain. Yang ingat, saya rasa itu bahaya. Dan kita ingin jelaskan balik, Maulana Syafiq, ada beberapa prinsip yang kita kena faham. Yang pertama sekali, jantina itu dia betul ada perbezaan, tetapi dia bukan perbezaan yang mendasar dalam agama. Tuhan memang jadikan itu fitrah dan ada tujuannya. Satu, tujuannya dari sudut kedua-dua jantina ni boleh bersama. Kalau ada berbeza tu dia boleh bersama, Syafiq. Bukan berbeza tu untuk kita berlawan, tetapi berbeza itu untuk ada tarikan antara satu jantina dengan satu jantina yang lain. Kuatkan lagi. Kuatkan lagi. Kemudian ada hubungan mawaddah warahmah di situ. Baru tadi iklan kita dengar sakinah, mawaddah warahmah disebut. Yang ada antara isteri dan suami itu.
Jadi kenapa tidak kita menekankan perkara-perkara yang memang kedua-dua ini bersama dalam konteks peluang dan juga potensinya. Contohnya agama, iman, takwa, ilmu dan amal. Ini semua benda-benda yang lelaki atau wanita kedua-duanya mempunyai peranan yang sama, peluang yang sama. Tak ada yang Tuhan diskriminasikan, Tuhan letakkan di bawah. Tidak, wanita itu walaupun mungkin dari segi fizikalnya mungkin sedikit lemah berbandingkan lelaki, tetapi potensinya untuk berilmu, beriman dan beramal dan bertakwa itu sama sahaja. Itu yang paling penting sekali. Sebab itu dalam Quran banyak ayat-ayat apabila bercakap tentang lelaki dan wanita ini sama sahaja dari sudut kekuatan agamanya itu. Misalnya dalam surah Ali Imran dia sebut fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u 'amala 'amilin minkum min zakarin wa unsa ba'dukum min ba'd. Maka Tuhan memperkenankan doa mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal dari kalangan kamu sama ada lelaki atau wanita, setengah kamu dari setengah yang lain. Maknanya di situ kalau hal-hal berkaitan dengan amal, iman, doa-doa, semuanya sama ada lelaki atau perempuan, Allah Ta'ala tidak akan mempersia-siakan. Allah Ta'ala akan menjawab doa-doa mereka. Dan ayat yang lain misalnya disebut lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullahu min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orang-orang perempuan juga ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. Maka berusahalah kamu dan pohonlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Tak kira lelaki atau perempuan, kedua-duanya boleh meminta dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tak perlu dilawankan siapa lebih ego, siapa lebih suka berhias. Siapa sekarang ni dia orang kata orang lelaki pun hebat, dia punya hias dia, Mona. Tak percaya tengok Syafiq punya perfume, Syafiq punya rambut dia semua mahal-mahal belaka. Masya-Allah. Jadi tak apa, itu masing-masing punya urusan. Tak kira lelaki atau wanita. Jadi jangan kita laga-lagakan sehingga memberi masalah. Kalau sekadar suka-suka berbincang tu tak ada masalah. Tetapi jangan sampai ia menjadi satu diskriminasi, penolakan terhadap satu yang lain. Tetapi tumpulah kepada hal-hal yang kita bersama dari sudut mempunyai peluang untuk mendapatkannya. Yang kedua, cuba lihat sesuatu dari sudut kekeluargaan. Sebab bila ada jantina yang ni, tengok ayat tadi pun mengatakan mawaddah warahmah wasakinah, itu semuanya dalam konteks kekeluargaan. Kenapa Maulana dan Syafiq? Kerana dalam keluarga ni dia ada ikatan. Betul. Dia ada perjanjian. Dia ada kasih sayang. Dia ada hubungan yang cukup kuat. Kalau kita bercakap lelaki dan wanita ni di dalam konteks luar keluarga, itu yang dia nak bergaduh saja tu Maulana dan Syafiq. Misalnya grup ni, grup sana, ni kan. Tim ini, tim sana. Jadi dia tak ada geng, dia ada geng, dia buat dia punya klik dia. Dia tak boleh, dia akan cenderung untuk berlawan sebab dia tak ada hubungan. Tetapi kalau dalam keluarga, walaupun isteri itu jantinanya berbeza dengan kita, tapi kita tidak akan memusuhi dia kerana kita tahu ia adalah sebahagian dari kita. Isteri itu sebahagian daripada kita. Malah kita akan kasih dan sayang lah pula pada dia. Kalau anak lelaki akan ada nanti di tepinya anak perempuan, kakaknya, adiknya, yang dia tak akan musuhi hanya kerana jantina. Dia akan rapat kerana itu adalah sebahagian dari darah dagingnya. Itu adalah sebahagian dari keluarga yang dia harus ada kasih sayang. Jadi Tuhan jadikan lelaki dan wanita ni dia cantik kerana di sana ada institusi keluarga yang kita bersama-sama. Jadi jangan kita lawan-lawankan. Sebab itu sama ada dia lelaki atau wanita, dalam keluarga semua ada tanggungjawab. Kalau dia ayah, dia ada tanggungjawab untuk isteri, dia ada tanggungjawab untuk anak-anak, dia ada tanggungjawab nanti nafkah, dia ada tanggungjawab untuk mahar kalau dia berkahwin. Semua itu dalam konteks kekeluargaan. Dan jangan kita bawa benda-benda di luar keluarga masuk dalam keluarga, Maulana Syafiq. Contohnya dia bos dekat pejabat.
Dia balik rumah, dia nak buat macam bos juga kepada isteri dia. Tolong type minit syarat ni saya tak habis kat saya tak habis kat pejabat tadi. Saya fikir bila tak selesai, awak isteri saya kena buat. Tolonglah, bos itu hanya di pejabat saja. Bila dia balik ke rumah, dia menjadi seorang suami yang sepatutnya menyayangi isterinya. Dia pula sepatutnya kena tolong isteri dia masak, tolong sapu rumah. Bukan dia bawa, mentang-mentang dia general tentera. Dia balik rumah habis semua kena dikerahkan untuk berkawat dan lain-lain lagi. Dah too much lah kan. Sebab itu di keluarga itulah sebenarnya nukleus yang paling cantik sekali. Sebab apa? Sebab masuk saja rumah, kita akan tinggalkan jawatan kita di luar. Kita akan tinggalkan kita punya uniform yang hebat macam mana pun di pejabat tadi di luar. Kita akan letakkan sijil-sijil yang Syafiq dapat beratus-ratus tu pergi kursus sana kursus sini. Balik rumah dengan isteri, dengan anak-anak dah tak ada dah. Kita peluk keluarga kita, peluk anak kita dengan kasih sayang. Bukan dengan rasa ego yang aku ini bos, aku ini itu dan aku ini. Jadi itu dua aspek yang saya rasa penting. Dan yang akhir sekali pendek Syafiq, penekanan kita adalah masalah akhlak, bukan masalah jantina. Kalau seseorang suami itu suka mendera isterinya, itu bukan kerana dia lelaki. Memanglah dia kuat sikit pada isterinya, tetapi dia buat begitu, dia dera itu kerana jahatnya, kerana akhlaknya yang buruk. Dan itu bukan hanya lelaki yang ada perangai sebegitu. Kalaulah seorang wanita, seorang ibu, seorang isteri punya tidak dididik dengan akhlak adab yang baik, dia pun akan berpotensi untuk melakukan benda yang sama. Dia belajar pula taekwondo, Syafiq dan mana suami dia pun kena yang sepak ke atas tu. Kan? Tali pinggang tinggi tu. Yang merah ke belang-belang ke tak tahulah. Akhirnya anak jadi mangsa. Jadi dera itu bukan boleh datang hanya dari satu jantina saja, tetapi dera akhlak buruk itu datang kerana kelemahan iman, kelemahan ilmu dan kelemahan akhlaknya. Jadi itu 3 poin saya rasa penting sangat untuk kita faham kita bercakap tentang gender dalam Islam, supaya kita punya semangat ialah semangat kasih sayang. Tak kira lelaki wanita, beza kita itu ialah beza untuk kita bersama, bukan untuk kita bersaing atau berlawan antara satu dengan yang lain. Allah alam. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. atas pencerahan dan banyak soalan yang kita dapat melalui WhatsApp Konti minggu lepas, Doktor. Mungkin akan dapatkan sebentar sahaja lagi. Mungkin soalan yang pertama untuk waktu ini bertanya bagaimana nak nasihat adik perempuan bersikap lelaki. Sebentar sahaja lagi Doktor akan jawabkan insya-Allah. Dan untuk waktu ini para pendengar dan Doktor, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Bersetia bersama kami. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bis
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Iya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarak IKIM, dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita berkaitan tajuk gender dalam Islam, persaingan atau penyempurnaan di bahagian yang kedua. Dan sebelum kita berehat tadi, kita dah pun maklumkan soalan yang pertama. Jom kita dengarkan sekali lagi. Ya, Nasmi bertanya, doktor, bagaimana nak nasihat adik perempuan bersikap lelaki? Bagaimana doktor? Ni perempuan yang jadi lelaki pula. Itulah macam-macam kita kata hari ni. berbeza. Perempuan berbeza dengan lelaki, dia jadi perempuan jadi lelaki. Macam mana doktor? Ya. Silakan. Itulah mungkin satunya kita kena lihat juga dia punya latar belakang dan persekitarannya. Mungkin sikap macam tu hadir disebabkan oleh suasana keluarga itu sendiri. Contoh, kalau adik-beradiknya lelaki semua katakan, itu tak apa, tak ada masalah. Memang Tuhan kurniakan anak-anak itu ada yang lelaki, ada yang wanita. Cuma kalau dia wanita dan yang lainnya lelaki, ayah dan ibu itu kena berperanan untuk tahu memisahkan dari awal lagi lelaki dan wanita itu, anak lelaki dan wanita itu, dan didik mereka sesuai dengan jantinanya. Jangan semua benda kita kelompokkan sekali anak lelaki dan wanita itu, anak lelaki dan perempuan. Biliknya kena diasingkan, kemudian mungkin cara kita bercakap, mendidik itu pun kena berbezalah antara anak lelaki dengan anak perempuan. Dan kena lihat juga bahan-bahan bacaannya, mungkin movie filem yang dia tonton. Syafiq yang mana kadang-kadang kita tak tahu bila adik-beradik tu semua lelaki, jadi cukup tengok cerita perang aja. Cerita perang, cerita lawan, cerita ganas, kalau sukannya gusti lah apa semua. Jadi mungkin anak perempuan tu dia macam tak ada peluang. Kalau adik-beradik tengok, dia terpaksa tengok juga TV satu saja. Jadi itu mungkin kita tak tahu kes soalan ni mungkin berbeza kan. Tapi pertama kena lihat dari sudut itu, dan peranan itu harus dimainkan awal lagi oleh ibu bapa yang mendidiknya dari kecil. Dia kalau dah lama tu nanti dia akan jadi sebahagian daripada tabiat dan juga akhlak dia jadi susah. Yang keduanya mungkin ilmu agama, ilmu tentang akhlak, dan itu tugas dan sekali lagi tanggungjawab ibu bapa dan guru-guru dan adik-beradik yang lain juga. Mungkin kena diingatkan kepada adik perempuan kita yang dah nak jadi lelaki ni, bahawa Tuhan menjadikan kita ini dengan fitrah, ada fitrahnya. Kalau lelaki fitrahnya lelaki, kalau perempuan fitrahnya perempuan, dan ada adab-adab dan akhlaknya yang berkait dengan jantina kita. Kalau perempuan sudah pasti di sana dia lebih ketat lagi dari sudut auratnya, dari sudut tingkah lakunya, dari sudut sopan santunnya itu. Dan lelaki juga begitu, tapi lelaki mungkin ada peranan-peranan dia yang kita kena jadikan dia lebih berani, lebih ke hadapan misalnya untuk jadi pemimpin. Tetapi wanita dia kena sesuai dengan fitrah wanitanya itu. Jadi kalau kita nak nasihat dia, kita kena nasihat tentang aspek-aspek itu. Dan dekatkan dia dengan ajaran-ajaran agama, dengan nasihat-nasihat dari guru, nasihat daripada ustaz-ustaz, dan lihat siapa yang dia dengar kan, siapa yang dia dengar. Kalau dalam keluarga itu dia lebih mendengar ibu, maka ibulah kena main peranan untuk memberi nasihat tersebut. Kadang-kadang ada anak yang dia tak nak dengar ibu, dia nak dengar ayah, sebab ayah ni lebih cool katanya. Ini bukan gender bias ni. Ada keluarga yang ibu lebih cool, dia semua ada, Mona dan Syafiq Peranan masing-masing. Bergantung pada masing-masing lah. Ada masing-masing yang dia punya latar belakang pendidikan dan juga tu dia menjadikan dia cool kan. Tapi ada yang jenis garang sikit apa semua, tapi tak apa, masing-masing tu ada peranannya. Dan lihat siapa yang boleh bercakap. Kalau mungkin dalam ruang keluarga dah tak ada orang boleh bercakap, yang hanya boleh bercakap bapa saudara katakan.
jiran ataupun kakak angkat dia ke, abang angkat ke, siapa-siapalah yang boleh bercakap, gurunya ke ataupun seniornya ke, gunakan individu-individu ini untuk bercakap, untuk menasihatkan. Dan insya-Allah kalau dia benar-benar sedar dan tahu dan faham akhlak, adab dan agama, dia akan kembali kepada fitrahnya. Dan dah pasti dia kena ingat kerana ada Allah Ta'ala yang menjadikan dan menciptanya dengan satu fitrah yang asal itu, dan dia harus kembali kepada fitrahnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Itu dia soalan pertama, Mona. Kita terus saja, Doktor, untuk soalan yang berikutnya. Kita dapat dari Puan Zamira Azwa bertanya, Doktor, bagaimana nak berdepan dengan isteri yang ego dan tak nak berubah sikap ke arah yang lebih baik, Doktor? Sekarang nak buat ni, nak kena bagi hadiah gelang emas ke macam mana ni, Doktor? Itulah. Soalan ni kalau ingat minggu lepas pun ada, Mona. Tapi itu mungkin dia dua-dua ada soalan. Kalau suami dia akan mungkin tanya macam mana nak nasihatkan isteri yang ego. Kalau isteri dia akan tanya macam mana nak suami yang ego. Sebaliknya lah kan. Nampak tak di situ, isunya bukan isu jantina sangat. Kerana dua-dua ada masalah itu. Wanita juga ada masalah ego, suami lelaki juga ada masalah ego. Dan itu nampak itu bukan berkait dengan jantina sebenarnya, itu berkait dengan akhlak, itu berkait dengan didikan kita, latar belakang kita, bagaimana kita dibesarkan. Kalau kita dibesarkan dalam keluarga yang mak ayahnya pun ego tinggi, yang asyik bergaduh saja, dan kawan pula berkawan dengan orang yang ego tinggi juga, jadi dia akan berjangkit lah. Kan dia akan berjangkit. Dia macam COVID juga. Kalau dah rapat dengan orang yang memang begitu, maka dia akan jadi begitu juga. Jadi sekali lagi kita kena cari punca masalah itu dalam konteks akhlak. Jadi dia balik masalah ilmu, dia balik masalah agama, dia balik masalah akhlak dan adab yang kita kena lihat kat mana ruang kita boleh bercakap dengan isteri yang ego ini. Dan kalau kita suami, kita kena tutuplah ruang-ruang yang mungkin akan membawa kepada meningkatnya lagi degree atau darjah keegoan isteri kita tu, ya. Kalaulah kita lihat kalau dia ada jiran yang memang jenis suka sangat panas-panaskan dia tentang ego dan against orang lain misalnya, kena cari ruang lah supaya boleh bincang dengan suami ni lah, bincang dengan suami jiran tu juga, supaya sama-sama kita boleh bawa isteri kita ni pergi dengan kuliah-kuliah ke, kan, dengar IKIM radio IKIM ke, Inforia Islami kan. Jadi mungkin di situ sebab sebenarnya tak kiralah ego perempuan atau ego lelaki ni, Syafiq dan Mona. Kalau kita tahu asal usul kita tidak akan rasa ego. Kerana Al-Quran juga menyebut bahawa manusia itu memang Tuhan jadikan daripada min nafsin wahidah. Kan dalam surah An-Nisa itu disebut bahawa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min nafsin wahidatin. Kan wa khalaqna minha zawjaha wa daripada satu diri, kemudiannya darinya keluar lelaki dan wanita yang banyak, dan maknanya segala-galanya bermula dari lelaki dan wanita juga. Orang selalu kata kita ni kan daripada Adam dan Hawa. Nanti ada pula orang kata kenapa Adam dulu, kenapa tak Hawa dulu, kita kata tu. Kan Adam dan Hawa tu kenapa Adam dan Hawa? Kita boleh cakap begitu juga kalau kita kata ibu bapa, kenapa kita kata ibu dulu baru kita kata bapa, kan? Jadi janganlah sentap sangat bila kita sebut Adam dan Hawa, tetapi kedua-duanya itu kan sama dalam syurga. Kan dua manusia pertama, dan dari dua itulah lahir semua lelaki dan wanita. Dan dalam konteks kita yang paling dekat, ibu dan ayah kita. Jadi apa nak bangga sangat kelelakian atau keperempuanan kita, sedangkan kita punya origin itu dua-dua ada, lelaki dan wanita. Yang sama ada origin kita, asal usul kita yang paling tinggi iaitu Nabi Adam dan Hawa, ataupun yang dekat dengan kita, ibu dan bapa kita.
Jadi jangan aspek jantina itu yang menjadikan kita ego. Tetapi tak tahulah dalam konteks soalan ni dia maksudkan dia ego kerana dia perempuan ke, lawan dengan suami dia, ataupun dia ego kerana benda-benda lain, mungkin jawatannya, mungkin kawan-kawannya, mungkin persatuannya. Jadi kena tengoklah dan carilah ruang-ruang supaya ada orang yang boleh bercakap dengannya, ada rancangan-rancangan yang dia boleh tonton, ada buku-buku yang dia boleh baca, ada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dia boleh dengar. Sebab manusia ni macam mana pun Syafiq dan Mona, dia akan ada satu point nanti dia akan sedar diri dia siapa. Mungkin depan orang dia macam ego dia tinggi, tapi nanti dia tikar sejadah ke, ataupun dia duduk seorang-seorang kat mana-mana ke, dia mula sedar aku ni nak ke mana aku ni, hidup aku ni nak ke mana kan. Bila orang lain tak ada, dia dah mulalah tak ada orang dia nak action. Dia akan hanya fikir dirinya sendiri, mungkin dengan Tuhan dan juga masa depan dia. Allah Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Semoga menjawab soalan pendengar insya-Allah. Terima kasih banyak doktor. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Konti dan boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. British Combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Buku Fiqh dan Perubatan Awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja anda boleh dapatkan di ikimlaser.my dan Shopee. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat. Ina, badan aku asyik letih lah sejak mengandung ni. Apa rasa kau? Dah mengandung anak ketiga masih cegas lagi. Apa kata kau cuba set Mak Buyung Live? Bagus diamalkan sepanjang kehamilan. Masa mengandungkan 3 anak, aku amalkan susu ni. Anak-anak aku pun suka minum susu ni. Oh, tahu. Last yang gabungkan susu kambing kurma tu Macam mana nak dapatkan? Nah, hubungi 018-277-7290 untuk penghantaran ke rumah atau www.las.my. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Ingat macam nak beli penapis air. Tapi harganya macam mahal sangat lah bang. Tak usah risau. Sistem bayar mudah kan ada. Ya, tapi cuba abang jumlahkan semua. Kalau habis bayar sampai 7 ke 8 ribu. Habis tu nak buat macam mana? Rumah kita memerlukan penapis air. Dan kalau boleh yang ada 3 saluran tu. Air panas, sejuk dan berakali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran, iaitu air panas, sejuk dan berakali. Harga promosi cuma RM2499 sahaja.
termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau ansuran. Jumlah bayaran ansuran sama harga dengan harga tunai. Bayaran deposit serendah cuma RM699 dan ansuran serendah cuma RM300 sahaja. Itu pun cuma 6 kali bayaran sahaja, bang. Yang syoknya sebab ada tawaran istimewa servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Syoknya, bang. Dengan CJ halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakal itu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019-224-6333 019-224-6333. Layari Facebook kami, Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Siti Kepahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, tanyalah kami. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarak IKIM di talian Skype masih lagi bersama kita, Alhamdulillah. Dan kita bincang dengan tajuk gender dalam Islam, persaingan atau penyempurnaan. Kita teruskan lagi dengan soalan. Ya, ada soalan lagi doktor untuk waktu ini. Dari Lin di Kuala Lumpur bertanya, berdosakah isteri yang tidak taat pada suami yang tidak memberikan nafkah kepada isterinya dan suami juga mengabaikan kedua ibu bapanya kerana secara am suami gagal melaksanakan tanggungjawabnya bukan kerana kurang kemampuan fizikal tetapi akhlak yang tidak mengikut seperti ajaran Islam. Bagaimana doktor? Ya. Ini soalan hukum sikit lah. Ya, betul. Memang ada konsep yang dipanggil nusyus. Tapi biasanya nusyus ini dikaitkan dengan isteri lah. Isteri yang tidak taat, yang ingkar. Tapi ada perbahasan ulama yang mengatakan nusyus juga ada pada lelaki. Dalam arti kata dia tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai suami untuk bagi nafkah, kan. Tetapi untuk isteri bertindak tidak taat kepada suami itu, dia tidak menyelesaikan masalah. Dia tidak akan menyelesaikan, membetulkan suami. Para ulama mengajar kita paling kurang ada 3 cara untuk kita untuk si isteri itu cuba menyelesaikan masalah. Pertamanya harus bersabar dan menasihati suami itu dan menerangkan kepada suami itu tentang apakah tanggungjawab dia yang sebenar. Jadi itu mungkin mencabar sikit lah Maulana Syafiq. Ini masalah ego, masalah apa semua yang kita sebutkan tadi. Ego tu bukan kerana sangat lelaki tapi kerana akhlak dia tu, kerana dia dah terbiasa tak nak mendengar dan ternyata dalam soalan tu juga dia tidak bertanggungjawab juga dalam hal-hal yang lain. Ibu bapanya juga dia tak ambil berat dan lain-lain lagi. Betul. Dan kalau cara itu tidak menyelesaikan masalah, si isteri boleh membawa hal itu ke pengetahuan pejabat qadi lah ataupun pemerintah lah dalam konteks itu, dan cuba membuat macam apalah aduan, dan mungkin ada jalan yang boleh dinasihatkan oleh mahkamah dan juga pejabat qadi tentang hal itu. Dan kalau itu juga sukar, dia ada sekarang ni dia panggil suluh, kan. Dua pihak boleh hantar wakil dan boleh berbincang cara terbaik untuk menyelesaikan itu. Yang pastinya suami itu masih punya tanggungjawab untuk memberi nafkah, dan itu boleh dinasihatkan oleh pihak pemerintah tentang tanggungjawab itu. Jadi ruang-ruang itu ada. Jangan hanya kerana itu kita buat cara kita pun lusyus juga dengan suami, kita tak taat, kita lawan, dan akhirnya
mungkin nanti akan menyebabkan rumah tangga itu lebih teruk dan tidak akan menyelesaikan masalah. Cuba gunakan jalan-jalan yang terbaik, dan pastinya bukan kita bersorangan, kita kena minta nasihat terutama sekali daripada orang-orang yang punya autoriti dan berwibawa dalam hal ini. IKIM pun kita ada rancangan malam-malam tu kan dengan Datuk Dr. Naim dan juga dengan Prof Nur Azia awal bercakap tentang isu-isu itu, dan saya yakin banyak penyelesaian yang boleh dicadangkan oleh kedua-dua tokoh ini untuk menyelesaikan masalah sebegini. Ya, Masya-Allah, itu dia Kalau kita lihat dari sudut apa yang kita bincangkan ini, pastinya lelaki wanita ada kelebihannya, dan yang paling penting jangan kita lihat pada perbezaan, tapi lihatlah kepada persamaan. Seperti apa doktor sebutkan tadi, seperti iman, semua orang ada sama keimanan, takwanya semua kena sama-sama hebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan menghina, tiada penghinaan, insya-Allah. Doktor, kita dah sampai di ujung pertemuan, mungkin sedikit kesimpulan dalam tajuk ini, doktor. Ya. Kalau kita tahu kedudukan masing-masing dalam konteks kehidupan kita di dunia ini, insya-Allah masing-masing sama lelaki atau wanita itu mampu untuk menjalankan peranannya dengan baik. Walaupun di sana ada perbezaan, termasuklah dalam hal-hal agama pun ada peranan-peranan yang diberikan oleh satu jantina tidak diberikan kepada jantina yang lain. Jangan jadikan itu sebagai isu untuk kita akhirnya berpecah dan membuka lagi ruang pertentangan antara dua jantina ini. Kalau ikutkan zaman Nabi pun dah ada sekelompok wanita yang datang kepada Nabi untuk macam merasa tak puas hati, mengatakan bahawa kenapa kami tidak diberikan tanggungjawab sebagaimana lelaki misalnya. Tetapi yang cantiknya bila kelompok ini datang kepada Nabi, macam mempertikaikan kenapa lelaki itu diberikan tanggungjawab untuk berjihad, menjadi imam, bersembahyang jemaah di masjid dari kami ini tidak. Apa yang Nabi jawab? Nabi kata, sesungguhnya seorang yang hamil dalam kalangan kamu, hamil ni Syafiq tak boleh buat lah, mesti wanita saja kan. Betul. Sesungguhnya seorang yang hamil dalam kalangan kamu akan mendapat pahala mereka seperti orang yang berpuasa secara berterusan. Sekiranya mereka mengalami kesakitan dalam mengandung, tiada seorang yang tahu betapa besarnya ganjaran yang Allah sediakan. Ketika mereka melahirkan, setiap sedotan susu oleh bayi menyamai ganjaran menghidupkan sebuah nyawa. Itu jawab Nabi kepada kelompok wanita yang rasa tak puas hati, mereka tak diberikan kelebihan-kelebihan sebagaimana lelaki, sedangkan ada kelebihan yang sebenarnya Tuhan beri hebat kepada mereka tapi tidak berikan kepada lelaki. Jadi peluang itu cukup besar. Mungkin tugasnya tidak sebesar orang lelaki kena pergi berjihad ke apa semua, tetapi tugas mengandung dan juga melahirkan anak itu juga besar, malah seolah-olah menghidupkan nyawa. Allah yang menghidupkan manusia, tetapi asbab itu datang daripada seorang wanita, seorang ibu. Itu juga satu jihad yang cukup besar, Syafiq. Jadi saya ingat kalau kita sedar itu, kita tidak akan mencari salah jantina yang lain. Kita akan bersama-sama dan bersatu dalam hal-hal yang membawa kebaikan kepada kita bersama. Itulah peranan masing-masing supaya kita ini hidup saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Ya, insya-Allah. Dan akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran. Doktor, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat anda juga yang tonton di Facebook Live IKIM FM, dan jangan lupa boleh tonton semula di situ untuk kita buat ulang kaji dan juga hayati semula rancangan Fas'aluna. Ya, para pendengar juga nak hantar soalan, boleh hantarkan melalui WhatsApp Konti semasa siaran, dan juga boleh hantarkan melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my. Dan para pendengar terus setia bersama kami destinasi IKIM, Inspirasi Emporiah Islam. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Emporiah Islami. Jom
Jadi pemanggil berkuah dan sertai kuis inspirasi menerusi surat warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami.